Assalamualaikum dan salam serak kusayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, Sarawak berpotensi besar menjadi hub pelancongan perubatan di rantau ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ini berikutan pengunjung dari negara jiran kerap mendapatkan rawatan yang berkualiti dan berpatutan di negeri ini. Menurutnya, beberapa hospital utama di Sarawak telah menjalani akreditasi oleh badan yang diiktiraf antarabangsa seperti Majlis Pelancongan Penjagaan Kesihatan Malaysia MHTC bagi menjamin kualiti penjagaan dan keselamatan pesakit. Justeru jelasnya hospital tersebut mempunyai profesional kesihatan yang terlatih, berpengalaman, dilengkapi dengan peralatan perubatan yang canggih serta mampu menyediakan penjagaan peringkat pengajian tinggi kepada pesakit dari luar negara. Tourism has played a major role in the economy of Sarawak and is one which we can work together, especially in the area of medical tourism. Malaysia is ranked as one of the world's leading medical tourism destinations, one which is promoted actively by the government through the Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC, and in Sarawak by the Sarawak Tourism Board. With its excellent international air link to Kuala Lumpur, Singapore, Shenzhen, China and Pontianak, Indonesia, Sarawak has even greater potential to be a medical tourism hub. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Makan Malam rangkaian sempena ulang tahun Persatuan Hospital-Hospital Swasta Malaysia APHM ke-50 di Kuching pada Khamis. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas, Presiden APHM Dato' Dr. Kuljit Singh, Pengarah Jabatan Kesihatan Sarawak Dr. Oi Chu Hak serta jemputan kenamaan yang lain. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu golongan profesional atau ekspatriat dari luar yang bertugas di Sarawak tidak perlu lagi memperbaharui permit kerja. Setiap tahun memandangkan kerajaan Sarawak melonggarkan tempoh sah permit itu sehingga 5 tahun secara terus. Katanya kelonggaran tersebut meliputi semua sektor aktiviti ekonomi negeri ini dan telah diteliti bersama Jabatan Imigresen Malaysia. You don't have to apply every year. And it covers all sectors of our economic activities, from industrial activities, services activities. I believe it covers all sectors of our economic activities, from industrial activities, services activities. I believe Medicare is services, so that the professional can work and stay in Sarawak with 5 years working visa. Since immigration is under us, that's why we have to protect our MA 63. Untuk rekod, APHM mempunyai 152 ahli daripada 210 hospital swasta yang dilesenkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia termasuk 11 di Sarawak sebagai ahlinya. Sarawak mempunyai hospital swasta pertamanya apabila Pusat Pakar Perubatan Normah ditubuhkan pada Ogos 1988, diikuti dengan penubuhan lebih banyak hospital serupa di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Laporan seterusnya. Tamasya Parasukan Malaysia Sukma 2022 yang akan berlangsung bermula 1 hingga 6 November ini bakal menjadi medan mencungkil bakat-bakat baharu atlet para di peringkat antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyempurnakan acara penyerahan bendera Sarawak kepada kontijen para sukma di Dewan Undangan Negeri Dun pada Khamis. Rombongan kontijen tersebut diketuai oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dan Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Chief Dimission Kontijen Para Sukma Sarawak Muhammad Raziz Hitam. Bercakap dengan media selepas itu, Datuk Sri Fatimah Abdullah memberitahu pasukan tersebut menyasarkan 64 pingat emas dalam tamasya kali ini. Kami berazam
untuk mendapat 64 pingat emas. Dan kami berazam untuk menjadi Johan para Sukma untuk kali ke-14. Dan kalau sasaran kita 64 emas itu dapat tercapai, insya-Allah kita boleh menang dengan selesa dan menjadi Johan para Sukma bagi kali ke-14. Katanya lagi, seramai 134 atlet para Sarawak yang akan mengambil bahagian dalam 10 acara sukan iaitu olahraga, renang, badminton, pingpong, 10 pin bowling, bokia, lawn bowls, catur, powerlifting dan memanah. Jelasnya strategi untuk meraih kemenangan pada tahun ini adalah dengan penyertaan para atlet dalam pelbagai acara. Strategi kami ialah untuk bertanding di dalam sebanyak-banyak acara supaya peluang untuk kita memenangi pingat itu tinggi. Tambahnya, kesemua atlet para Sukma telah bersiap siaga dan bersemangat untuk menghadapi tamasya berkenaan. Hadir sama Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rozi Yunus dan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Noria Ahmad. Laporan berikutnya, kemajuan dalam penyelidikan dan inovasi merupakan salah satu faktor yang dapat memangkin pembangunan ekonomi. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Pendidikan dan Inovasi, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, ia memerlukan kepakaran dan pengetahuan yang mendalam untuk mendapatkan hasil kajian bagi penambahbaikan pembangunan. Namun menurutnya, untuk menghasilkan penyelidikan dan inovasi yang jitu tidak semudah yang disangka. And I think, as you know, that research and innovation is actually not an easy field for you to be involved, particularly because one must have a basic knowledge on the field before some ideas or some innovations or research to be established. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutupan persidangan antarabangsa kedua Sains dan Teknologi Inovatif untuk Penyelidikan dan Pendidikan Inostre 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Khamis. Datuk Dr. Anwar menambah semua pihak perlu bekerjasama dalam jangka masa yang panjang dalam penghasilan sesebuah penyelidikan bagi memastikan ia dapat memberikan manfaat kepada rakyat. It has to be a very long-term process where everyone and each of you need to work together. There is no point that we work alone in doing a research and keep it to yourself what you think is good and does not translate it for the benefits of the human. And here it comes a very important aspect of philosophy that one in a research field must have corporate multidisciplinary. There's no way that you can do on your own to have a better innovations for the benefits of human beings. Beralih ke laporan selanjutnya, Primus Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sentiasa terbuka mendengar cadangan dan pandangan daripada anak-anak Sarawak yang berada di Semenanjung Malaysia. Ketua Setiausaha Politik kepada Primus Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman berkata, setiap tahun anak-anak Sarawak di Semenanjung Malaysia menantikan program Lan Berambih agar boleh mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai perkara yang telah dilaksanakan di Sarawak. We have achieved a lot of things. A lot of policy telah digubal ataupun telah dibentuk ataupun telah dilaksanakan selepas bermula daripada pertemuan-pertemuan student dengan Yang Amat Berhormat Premier kita. Dan Yang Amat Berhormat Premier kita sentiasa terbuka untuk mendengar cadangan dan pandangan terutama sekali daripada anak-anak Sarawak pelajar-pelajar di Semenanjung Malaysia. And we were involved directly untuk memastikan perkara tersebut dapat kita laksanakan dan kita orang semua tu were in the crux of things. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua rakan yang terlibat.
Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Makan Malam Penghargaan Lan Berambih Anak Sarawak 2022 di Kuching pada Khamis. Sementara itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof selaku penaung 2000 Sarawak Volunteers merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Lan Berambih Anak Sarawak 2022 dalam ucapan ringkasnya menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan program Lan Berambih Anak Sarawak 2022. Majlis Makan Malam Penghargaan Lan Berambih Anak Sarawak 2022, Anjuran Sarawak Volunteers bertujuan menghargai jasa serta komitmen agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang terlibat dalam program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 yang diadakan pada 15 Oktober lepas di Kuala Lumpur. Turut hadir pemangku pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon, Naib Presiden Sarawak Volunteers Sulhi, Setiausaha Sarawak Volunteers Karol Anwar dan tetamu yang lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.